Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Ikmal Hakimi bin Zainuddin dan nombor matrik saya ialah A19B1153. Saya daripada kumpulan E dan topik kumpulan kami pilih ialah keruntuhan akhlak remaja. Jadi, kita boleh lihat sekarang remaja sangat ramai yang bermasalah dan ini adalah punca-puncanya. Satu ialah tekanan hidup. Tekanan hidup kita boleh mencerumuskan banyak kepada cabang, iaitu masalah keuangan yang melanda di golongan remaja dan masalah keluarga yang berpunca daripada ibu bapa yang bercerai dan perkara-perkara yang menjerumusnya untuk melakukan perkara yang tidak elok, dan desakan ibu bapa untuk menjadi apa yang mereka inginkan sedangkan mereka tidak bertanyakan kepada anak-anak mereka. Dan yang kedua ialah masalah sosial. Masalah sosial, dia pecahannya melalui pengaruh rakan sebaya untuk membuat perkara negatif, penyalahan gunaan dadah seperti perkara-perkara yang kita lihat sekarang. Ramai remaja ingin mencuba benda-benda yang baru seperti dadah, dan contoh-contoh dadah ialah ganja, ais, ekstasi dan pil kuda. Dan perkara itu adalah menyebabkan remaja menjadi memusnahkan akhlak mereka. Dan perkara yang ketiga ialah terjerumus di dalam jenayah, dan di mana mereka terpengaruh untuk melakukan jenayah kerana ingin mencari wang seperti barang-barang yang mereka inginkan. Mereka tidak mempunyai wang, jadi mereka mencuri dan melibatkan diri mereka kepada jenayah. Dan kita boleh lihat di sekolah Jovana betapa ramainya golongan remaja yang terlibat di dalam jenayah. Jadi sebagai ibu bapa, kita haruslah membimbing mereka untuk menjadi yang lebih baik dan memperbaiki masalah mereka serta menunjukkan mereka yang jalan yang betul. Dan terima kasih, ini sahaja daripada saya, iaitu punca-punca keruntuhan akhlak remaja, dan saya akan berikan kepada next presenter. Terima kasih. Nama saya Shanti daripada Sami, nombor matrik A190823. Saya akan dikemukakan beberapa cadangan dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak golongan remaja. Antaranya adalah peranan kendiri. Faktor ini terjadi kerana kekurangan pengetahuan dan pemahaman berkenaan agama. Setiap individu perlu memahami tanggungjawab benar mereka dan mengetahui matlamat sebenar di dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia berkenaan di dalam melakukan tanggungjawab masing-masing dengan penuh amanah. Pengaji melihat bahawa pihak berkenaan perlu melaksanakan kempen dan bengkel pengajaran kepada para remaja agar mereka melaksanakan amalan yang baik. Dengan usaha-usaha seperti ini, akan dapat menjadikan model insan kendiri yang lebih kukuh dan jati diri yang mantap dan boleh mencegah diri daripada terjerumus dengan gejala sosial. Seterusnya, peranan persekitaran. Persekitaran yang baik membentuk peribadi cemerlang. Saya mencadangkan ahli masyarakat perlu mengambil berat situasi dalam persekitaran. Setiap ahli masyarakat seharusnya mempunyai kesedaran dan mengambil tanggungjawab di dalam aspek menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seterusnya, peranan media massa. Media massa merupakan satu mekanisme yang mempunyai pengaruh yang amat besar dan berkesan di dalam membentuk remaja. Program-program televisyen yang berunsur negatif dan tidak berakhlak akan menjadi punca keruntuhan akhlak golongan remaja. Dengan ini, saya menyarankan kepada pihak yang berkenaan agar menguatkuasakan suatu akta yang boleh memperketatkan program-program berunsur negatif dan tidak berakhlak dan melalaikan di televisyen dan memperbanyakkan program berunsur pendidikan, khususnya pendidikan akhlak. Program-program yang negatif ini perlu dikawal dan ditapis dengan ketat kerana pengaruhnya sangat besar kepada remaja. Begitu juga media massa berupa internet. Keperluan bertindak secara proaktif dengan membentuk satu jawatan kuasa khas untuk menyekat dan menapis secara terus bahan-bahan berunsur lucah dan sebagainya daripada memasuki rangkaian internet di negara ini. Kepakaran yang ada di dalam bidang ini seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia diharap dapat membendung masalah gejala sosial ini daripada terus menjadi wabak yang boleh meruntuhkan akhlak masyarakat, terutamanya di kalangan remaja. Begitu juga media massa berupa akhbar dan majalah perlu ada tindakan yang ketat untuk mengawal menapis bahan-bahan berunsur negatif. Terima kasih. Bagaimanakah kami mendapat ilmu untuk menghasilkan cadangan penyelesaian keruntuhan
akhlak golongan remaja. Cara saya memperolehi ilmu melalui epistemologi. Epistemologi merupakan perkara yang membicarakan tentang dua masalah pokok, iaitu sumber ilmu, ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam sumber ilmu terdapat 4 sumber, iaitu sumber panca indera, 2 sumber akal, yang ketiga sumber intuisi atau ilham, yang keempat adalah sumber wahyu. Antara sumber ilmu yang pertama ialah melalui panca indera. Panca indera ini dapat diperolehi melalui kelima-lima panca indera manusia seperti mata, hidung, telinga, perasaan dan lidah. Justru itu, sumber ilmu ini dapat diperolehi melalui pengalaman dan pengamatan seseorang individu terhadap sesuatu perkara. Walau bagaimanapun, kebenaran diperolehi tidak semestinya tepat atau betul kerana terdapat keterbatasan indera manusia untuk mengkaji suatu perkara atau kes. Sebagai contoh, penyelesaian dicadangkan melalui peranan media massa merupakan mekanisme yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian remaja pada hari ini. Kita boleh mendapatkan sesuatu maklumat hanya melalui internet seperti video di YouTube dan mendapatkan maklumat di Google. Justru itu, kemudahan rangkaian ini hendaklah digunakan sebaik mungkin untuk perkara-perkara yang berfaedah dan elakkan diri daripada perkara yang memberi kesan kepada keruntuhan akhlak kepada remaja pada hari ini. Selain itu, sumber ilmu yang kedua ialah melalui akal. Hal ini dikatakan demikian kerana akal dapat pertimbangkan sesuatu perkara yang buruk dengan yang baik. Dengan adanya akal, manusia dapat melakukan proses pemikiran yang membuahkan hasil pengetahuan yang benar seperti logik, deduktif dan induktif. Bagi kelompok pengalaman akal, pemikiran rasional kita dapat faham tentang kejadian-kejadian yang berlaku dalam persekitaran. Apabila seseorang remaja itu melalui persekitaran yang baik mampu membentuk kepribadian yang cemerlang, manakala persekitaran yang negatif akan mendatangkan persepsi yang kurang baik kepada seseorang itu, maka terjadilah keruntuhan akhlak dalam golongan. Akhir sekali, sumber ilmu dapat diperolehi melalui wahyu. Wahyu ini merupakan percakapan mengenai sesuatu perkara yang tersembunyi. Perkara ini merujuk kepada segala perkara yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Ini disampaikan melalui bentuk perkhabaran dan berita daripada Allah, sama ada dalam bentuk cerita, sejarah, hukum hakam, peristiwa yang akan datang dan sebagainya. Sebagai contoh, melalui peranan kendiri merupakan salah satu punca terjadinya keruntuhan akhlak dalam golongan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Najrah binti Muhammad Fauzi dan nombor matrik saya ialah A18A0605. Saya akan sambung pembentangan daripada grup kumpulan saya. Tajuk persoalan yang saya kaji ialah apakah sumber dan kaedah yang digunakan untuk mencapai penyelesaian isu keruntuhan akhlak dalam golongan remaja yang dikaji dan bagaimana. Okey, sumber yang saya dapat adalah sumber daripada salah satu sumber yang saya dapat ialah daripada situ, iaitu Center for Islamic Thoughts and Understanding ataupun Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam. Dia berperanan untuk mendidik dan berbakti kepada semua individu supaya dapat melahirkan individu yang beriman, individu Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menekankan kepada 3 aspek
tiga aspek fakulti keinsanan yang seimbang, iaitu rohani, jasmani dan akli. Peranan dia terhadap perkembangan akademik iaitu bukan hanya memberikan penumpuan kepada aspek kecemerlangan sahaja, tapi dia lebih penting dalam mendidik dan membentuk dan melahirkan individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan seseorang individu di dalam kerjaya atau kecemerlangan akademik hanyalah wasilah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kaedah pengumpulan data. Kaedah yang saya gunakan ialah kaedah pengumpulan data. Pengumpulan data tu saya ambil daripada kajian lapangan. Dan salah satu kajian lapangan yang saya ambil adalah analisis pendekatan dakwah situ. Okey, analisis ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti apakah pendekatan dakwah yang digunakan oleh situ dalam pembangunan akhlak individu dan sejauh manakah pendekatan tersebut mampu membangunkan akhlak individu. Situ menggunakan pendekatan dakwah yang telah ditentukan oleh Allah dalam Islam, iaitu Al-Quran. Dan tiga pendekatan tersebut ialah hikmah dan nasihat yang berbeza. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memberi nasihat dan contoh teladan yang baik serta mengadakan pembincangan. Dan yang ketiga adalah forum dan penerangan yang berkesan. 4 sumber yang pernah kami kaji adalah dakwah, program, pendekatan dan juga akhlak. Kami menggunakan 4 sumber ini. Maksud dakwah ialah bersesuaian dengan tuntutan agama Islam, iaitu menitikberatkan soal pembangunan umatnya dan menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Itu golongan remaja sekarang dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya untuk menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Matlamat utama untuk kempen pula adalah pendidikan awam bagi mengubah tingkah laku orang awam. Dengan program ini kami pasti bahawa ayahnya mampu mengubah manusia pada yang akan datang. Untuk yang ketiga ialah pendekatan. Pendekatan merujuk pada cara bagaimana mata pelajaran diajarkan untuk mencapai objektifnya. Setiap pendekatan hendaklah mencerminkan satu pandangan atau pendapat hakikat satu mata maklumat pelajaran. Akhlak pula ialah Rasulullah SAW dan Barat telah banyak mendidik tentang kepentingan akhlak dan moral. Jika disorot dengan terperinci, akhlak adalah merupakan satu keluarga diri yang baik serta bertepatan dengan akhlak, akal dan syarak. Manakala moral pula bertaktik kepada sikap yang baik dan diterima oleh masyarakat. Dan kajian kami untuk penggunaan akhlak dan golongan remaja dan moral adalah wajib. Ia tak ditekankan kerana ia adalah satu elemen yang membentuk modal insan ke dalam diri setiap insan. Kaedah pendidikan ilmu pula ialah kaedah pengumpulan data, kaedah kajian perusahaan dan kaedah kajian lapangan. Kajian perkataan ialah kajian sebuah penulisan yang bertujuan untuk mengulas tentang ilmu termasuklah penentuan kajian dan juga teori dan kaedah kepada satu topik. Ia selalunya dikaitkan dengan kajian akademik seperti tesis. Kajian perusahaan selalunya diolehkan dengan kerja kertas dan bahagian keputusan. Matlamat utamanya adalah untuk mencari kebenaran kepada sesuatu maklumat itu. Yang seterusnya, sebab kami menggunakan kajian pusat ini adalah untuk menghimpun segala informasi ataupun maklumat yang bersesuaian relevan dengan masalah dan topik berkaitan kedudukan akhlak golongan remaja. Dengan kajian pusat ini kami dapat mengetahui bahawa masalah ini datangnya daripada siapa ataupun mengapa masalah itu berlaku. Ianya kenapa dia berlaku kepada golongan remaja zaman sekarang yang semakin tidak menghormati
atau berkelakuan buruk dengan orang yang lebih tua daripadanya.